Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk segmen pengurusan dan pelaksanaan PPIM di sekolah, para pemimpin PPIM telah pun mengikuti siri pertama bertajuk Pengurusan dan Tata Cara Penulisan Buku Log yang telah bersiaran pada 29 Julai 2023. InsyaAllah, untuk siri kedua kali ini, para pemimpin akan diberi pencerahan tentang prosedur dan tata urus pelaksanaan aktiviti PPIM bagi sekolah rendah dan menengah. Tajuk ini amatlah penting kerana terdapat terlalu ramai guru-guru pemimpin yang tidak mengikuti sebarang kursus, yang masih lagi keliru, yang masih lagi kabur tentang pelaksanaan PPIM di sekolah. InsyaAllah, bagi guru-guru yang dilantik pada tahun ini atau yang baru lagi dilantik dan tidak mengikuti sebarang kursus, akan diberi panduan tentang bagaimanakah cara melaksanakan aktiviti PPIM pada perjumpaan mingguan di sekolah masing-masing. Keberhasilan guru pemimpin di sekolah-sekolah sangat bergantung sepenuhnya kepada keberhasilan puteri itu sendiri dalam menjana ilmu dan mengaplikasikannya untuk tujuan duniawi dan juga tuaian ukhrawi. Keberhasilan puteri mengikut misi PPIM pula diukur daripada kemenjadian puteri yang terhasil daripada bimbingan guru-guru pemimpin yang mencorak-warnakan kemampuan puteri, keterampilan serta kewibawaan puteri dan kewenangan organisasi PPIM itu sendiri yang membentuk hala tuju dan mengukuh jihad pengikut-pengikutnya. Dengan harapan agar setiap guru-guru pemimpin dapat mengemudi bahtera yang syarat membawa para puteri ke suatu destinasi pengakhiran yang abadi. Sebelum melaksanakan aktiviti, guru-guru pemimpin perlu mengambil kira 5 langkah penting, iaitu pertama, merancang. Kedua, melaksanakan aktiviti. Ketiga, menilai hasil kerja. Keempat, mencatat pemarkahan. Dan kelima, memberi penarafan untuk PAJSK. Untuk merancang, guru pemimpin perlu merujuk kepada konten atau kandungan kurikulum PPIM. Buku rujukan boleh didapati di kedai Puteri Islam. Anda digalakkan membeli buku-buku berkaitan dengan memesannya secara online. Apakah langkah pertama semasa merancang? A. Guru perlu memilih tajuk yang sesuai untuk dikembangkan dalam aktiviti minggu berkenaan terlebih dahulu. B. Di samping itu, fikirkan pula bidang-bidang yang berkaitan dengan tajuk yang dipilih untuk digabung jalinkan dan seterusnya dikembangkan. Apakah bidang-bidang yang terdapat dalam kurikulum PPIM? Ada 8 bidang, iaitu pengurusan dan pentadbiran, kedua, kerohanian, ketiga, kesihatan dan tugas pembangunan diri, keempat, keluarga dan masyarakat, kelima, kemahiran, keenam, pendidikan luar, ketujuh, pertolongan cemas, dan akhir sekali yang ke-8, alam sekitar dan agama. Setelah itu, rancang pengisian aktiviti dan menterjemahkannya melalui 3 elemen penggabung jalinan, iaitu elemen teori, elemen amali dan elemen tafakur. Akhir sekali, guru perlu melaksanakan proses penilaian, merujuk kepada keperluan yang tercatat dalam buku kad rekod penilaian mengikut tahap
di sekolah rendah dan di sekolah menengah. Setelah mengetahui bidang dan elemen-elemen gabung jalin dalam kurikulum PPRM, bagi melaksanakan aktiviti mingguan, guru perlu membahagikan perjumpaan pada minggu berkenaan kepada 3 segmen, iaitu segmen 1, permulaan, iaitu dipanggil juga TRAS, dengan melakukan tata cara perjumpaan mengikut tertibnya. InsyaAllah tajuk ini akan diajar secara terperinci kemudian dalam siri-siri yang akan datang. Seterusnya, melaporkan kekuatan pasukan, mendengar arahan guru pemimpin. Dan selesai segmen di atas, kita teruskan pula dengan segmen kedua, melaksanakan aktiviti yang dirancang oleh guru berdasarkan modul tahap yang lengkap, dan pada waktu yang sama, guru menilai hasil aktiviti yang dilakukan oleh para pelajar. Sebagai mengakhiri perjumpaan pada hari berkenaan, lakukan seterusnya aktiviti pada segmen 3, iaitu pasukan puteri berhimpun semula untuk tata cara penutupan dan seterusnya mendengar pesanan guru pemimpin sebelum puteri bersurai. Untuk makluman guru-guru, setiap modul boleh dibahagikan kepada 2 minggu berturut-turut di atas tajuk dan modul yang sama. Contohnya, untuk perjumpaan yang pertama pada minggu yang berkenaan, lakukan tata cara perjumpaan, ajar pelajaran teori dan tata cara penutupan, dan akhir sekali persiapan aktiviti amali untuk minggu pada perjumpaan kedua. Dan pada minggu berikutnya pula secara bersemuka juga, mulakan dengan tata cara perjumpaan, lakukan amali dan tafakur. Diakhiri dengan tata cara penutupan dan pesanan guru untuk minggu berikutnya. Pelajar diberi tugasan kerja rumah untuk melengkapkan pengisian buku log, terutama bahan-bahan atau info tambahan dalam pembelajaran elemen teori. Langkah keempat tentang penentuan bajet. Terpulang kepada kebijaksanaan guru pemimpin sama ada menggunakan peruntukan yuran, peruntukan co-kurikulum sekolah atau kutipan minima daripada puteri yang bekerja secara berkumpulan. Guru boleh juga membuat tunjuk cara atau demonstrasi amali yang diperhatikan oleh puteri dan hasilnya dinikmati bersama. Sebaiknya jangan terlalu kerap membuat tugasan amali yang menuntut bajet yang tinggi. Keenam, seterusnya bagaimanakah cara melaksanakan tugasan berdasarkan 3 segmen mengikut tertib. Di sini terdapat 3 segmen. Segmen 1, tata cara perjumpaan sebagai TRAS, lapu kekuatan dan arahan pemimpin. Segmen 2, pelaksanaan aktiviti dan penilaian. Segmen ketiga, tata cara penutupan dan nasihat pemimpin sebelum murid bersurai. Anda akan diberi pendedahan tentang cara mengelolakan segmen-segmen di atas atau yang telah disebut sebentar tadi dalam video berikutnya mengikut tahap di sekolah rendah dan sekolah menengah. Namun ada beberapa faktor penting perlu diambil kira. Pertama, peruntukan atau durasi masa sama ada 1 jam atau 2 jam bagi setiap perjumpaan. Kedua, pengisian aktiviti berdasarkan tajuk yang dipilih. Ini juga terkait dengan faktor masa. Boleh dibahagikan kepada 2 kali perjumpaan. Yang ketiga, faktor cuaca. Jika cuaca tidak mengizinkan, tata cara perjumpaan dan penutupan boleh dibuat di ruang tertutup, di tempat teduh atau di kawasan luar tetapi terlindung daripada cuaca yang tidak mengizinkan. Contohnya, di dewan, dalam bilik darjah, surau, kantin sekolah, koridor sekolah atau lain-lain yang selamat dan sesuai. Tetapi perlu meminta izin daripada pihak berkenaan terlebih dahulu. Keempat, mengenai kekangan jadual. Kadang-kala tarikh perjumpaan bertembung dengan event sekolah, cuti am, ketiadaan pemimpin kerana diberi tugas rasmi oleh pihak sekolah untuk pergi berkursus. Dalam keadaan begini, pelaksanaan aktiviti PPM perlu diteruskan bagi memenuhi tuntutan kurikulum dan tarikh penilaian tahap serta pengisian markah PAJSK pada hujung tahun. Untuk mengatasinya dan cara meneruskan pembelajaran, ia boleh dilaksanakan
seperti berikut. A. Tugasan pendigitalan secara online mengikut tajuk dan kreativiti guru pemimpin, atau boleh juga beraktiviti dari rumah melalui rakaman video ataupun TikTok. Kedua, mengadakan pelbagai pertandingan dengan menghasilkan projek ataupun produk. Dan seterusnya, boleh juga menghasilkan pelaksanaan aktiviti melalui rakaman-rakaman video. Bagaimana pula cara merekodkan catatan aktiviti dan menilai hasil kerja puteri? Untuk memudah dan melancarkan tugas guru-guru pemimpin, penilaian dan pemberian markah untuk mengisi kad rekod penilaian hendaklah dijalankan sejurus selesai aktiviti dilaksanakan. Lumrahnya, guru-guru pemimpin mengisi markah pada hujung tahun sebelum proses penilaian tahap berlangsung. Catatan permarkahan boleh diisi dalam kad rekod penilaian ke atas beberapa penghasilan, iaitu hasil produk, contohnya hasil jahitan, hasil kreativiti kraft tangan atau gubahan dan lain-lain. Mungkin juga melalui tata cara dan kualiti pelaksanaan tugasan seperti melaksana proses kerja, ketertiban, prosedur kerja seperti yang betul dan tepat, penggunaan alatan dan bahan yang betul serta lain-lain. Boleh juga dinilai hasilnya melalui pengurusan dan penulisan buku log. Usaha menghasilkan info tambahan seperti sisipan buku log dan buku skrap sangat membantu guru pemimpin. Akhir sekali, ketertiban dalam melaksanakan tata cara perjumpaan, penutupan dan berkawat. Secara umumnya, hasil kerja pelajar dinilai berdasarkan beberapa prinsip seperti hasil dan mutu kerja amali yang dilakukan oleh puteri, berdasarkan sikap atau attitude puteri sepanjang menjadi ahli dan sepanjang melakukan tugasan dan aktiviti puteri. Turut dinilai juga adalah penglibatan puteri sepanjang menjadi ahli dan bagaimana puteri memberikan kerjasama sesama ahli dalam pasukan puteri Islam di sekolah masing-masing. Di samping itu, puteri turut dinilai ke atas tugasan dan tanggungjawab yang dipikul dan bagaimana ia dilaksanakan. Akhir sekali, puteri dinilai daripada hasil tugasan seperti yang diterangkan sebelum ini. Bagi sekolah rendah, tahap yang dinilai adalah untuk puteri bongsu. Pastikan setiap ahli dinilai telah menjadi ahli sekurang-kurangnya 2 tahun dan telah selesai dan melengkapkan pembelajaran seperti yang dituntut dalam kurikulum tahap puteri bongsu. Kedua, guru pemimpin tidak perlu terikat sepenuhnya dengan aktiviti yang tercatat dalam kad rekod penilaian. Guru boleh mengambil inisiatif menyesuaikan aktiviti dengan tajuk aktiviti pada hari berkenaan. Guru boleh mengubah suai pemarkahan berdasarkan kemahiran yang dilaksanakan, asalkan jumlah markah bagi setiap bidang tidak berubah. Seterusnya, setelah pemarkahan selesai direkodkan bagi setiap tahap, pastikan guru menjumlahkan pemarkahan puteri untuk diisi dalam penilaian online bagi tujuan pengesahan oleh panel penilai daerah, negeri dan kebangsaan yang akan mengiktiraf dengan pemberian sijil dan lencana tahap. Nantikan pula siri ketiga yang bakal bersiaran pada 12 hari bulan Ogos 2023 bertajuk Pelaksanaan Aktiviti PPIM bagi Tahap Puteri Bongsu di Sekolah Rendah. InsyaAllah, panduan untuk guru akan berterusan berdasarkan tajuk dan segmen yang akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.